Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan tazkirah Syawal pada petang ini dengan kita membaca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي
العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika la rabbina fi taysiri jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina ala al-iman wal islam wa husnil khatimah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala rifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah dipanjangkan umur kita dalam sihat walafiat. Dapat kita bertemu lagi dalam pengajian kita Tazkirah Syawal pada hari ini, di mana pada hari ini merupakan tanggal kita daripada bulan Syawal ialah 18 Syawal, ya, bersamaan dengan 10 hari bulan Jun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita adakan Tazkirah Syawal dalam kita menghalusi ibadat solat kita. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Semalam kita telah pun membicarakan daripada perihalnya rukun salat yang kedua. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Yang kedua, yang pertama ialah niat berserta dengan takbiratul ihram. Dan yang ketiga ialah berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Kita dah mengatakan bahawa berdiri tegak itu sekira-kira tulang belakang kita semua lurus. Dan kemudian condong sikit badan kita ke hadapan. Dan dalam masa kita berdiri tegak juga dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa rendah diri, begitulah perintah Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri kepada Allah dalam keadaan kamu merendah diri, ya, dengan keadaan penuh khusyuk, tentram, tenang. Itulah dia kita salat berdiri pada Allah. Itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingati padaku. Maka dalam masa kita berdiri tegak itu menghadap pada Allah, hendaklah dengan penuh rasa rendah diri, dan kedua tapak kaki kita hendaklah dia itu tidak terlalu kangkang dan tidak pula terlalu rapat, ya. Ya, sekira-kiranya kalau paling-paling rapat pun ada 4 jari yang di antara kaki kanan dengan kaki paling-paling rapat. Dan paling-paling yang sederhana ialah sejengkal. Sejengkal antara kaki kanan dengan kaki kiri. Itulah dia yang paling-paling sederhana. Jadi kalau sekiranya kita, maaf kata kita salat berjemaah pun. Kita salat berjemaah, tapi bahu kanan kita, kiri dan kanan tu kena dengan kawan sebelah. Ya, tetapi ada pun kaki, kita tidak diperintahkan supaya kaki kanan kena kawan sebelah, kaki kiri kena kawan sebelah. Ini ada kekeliruan sebahagian saudara-saudara kita. Kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk luruskan saf, dan Rasulullah pesan supaya kenakan bahu kanan dengan bahu kiri kepada kawan sebelah supaya tidak dicelahi syaitan. Maka dengan itu sahabat-sahabat pun mengenakanlah bahu kanan dan bahu kiri. Tetapi ada juga sepotong riwayat hadis, ada sahabat yang kaki kanannya kena pada kawan sebelah dan kaki kiri kena kawan sebelah. Itu bukan dari perintah Nabi, tapi itu kerana kesempitan tempat solat tersebut. Sebab masjid Nabi itu kecil. Dan demikianlah itu pun adalah daripada fahaman sahabat tersebut, bukan daripada perintah Nabi SAW. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, kekeliruan itu berlaku sehingga ada kawan tu bila salat, dia memaksakan diri dia, kaki dia mesti kena kawan sebelah, kaki dia mesti kena kawan sebelah. Kawan tu tarik kaki dia, dia kangkang lagi, dia kangkang lagi. Jadi kita gambarkan bagaimana kalau kita diri depan seorang raja dengan kaki terkangkang. Apakah itu satu adab yang baik ataupun kurang adab? Sudah tentulah tu kurang adab. Jangan kata depan raja, depan kawan kita pun kalau kita berdiri terkangkang. Kawan kata, diri betul-betul lah, engkau ni terkangkang macam nak terbuang air pula. Maaf tuan-tuan ya. Ini kan pula depan Rabbul Alamin. Allah Rabbul Tuhan yang menjadi Allah, Raja sekalian alam. Takkanlah kita berdiri depan Allah dengan terkangkang ya. Jadi inilah kadang-kadang kekeliruan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka dan maafkan kita juga ya. Jadi dalam perintah Nabi itu memadai cukup dengan kenakan bahu kanan dan bahu kiri. Dan maupun kita sembahyang sendirian, kaki kita tu tetap macam ini juga. Antara kaki kanan kaki kiri hanya selebar paling banyak ialah satu kita kata satu jengkal. Dan tetapi kalau sekiranya terlebih sikit tak apa. Dan kaki itu kalau boleh kita menghadap ke arah kiblat. Memang susahlah sebab apa, kita biasa kaki kita sengit ke kanan ke kiri. Tetapi kalau tak dapat diusahakan, kaki kita disetrikkan menghadap ke arah kiblat. Jadi seluruh tubuh badan kita daripada hujung rambut kita sampai kepada kaki kita semuanya menghadap ke arah kiblat. Begitulah yang sepatutnya. Tapi kalau tak dapat menghadap kaki kita ke kiblat kerana tersengit kanan tersengit ke kiri, itu tak apalah, dimaafkan. Sebab itu pun bukannya wajib. Cuma di sini merupakan sunat. Ya, demikianlah para jemaah sekalian, kalau sekiranya kita dalam masa berdiri itu hendaklah berdiri tegak tu sekiranya kita condong ke depan. Itu yang wajib dilakukan waktu kita solat fardu. Kalau sekiranya kita solat sunat, kita dah sebutkan semalam, solat sunat dia boleh sembahyang duduk walaupun dia mampu berdiri.
Tetapi kalau dia berdiri, itu memanglah afdal. Kerana itulah yang dapat pahala yang penuh. Kalau sekiranya dia sembahyang duduk, dapat setengah pahala daripada orang yang sembahyang berdiri. Jadi itulah dia antara kita telah bicarakan dalam pelajaran bab sembahyang rukun yang ketiga, iaitu berdiri. Dan demikian pula di dalam kita menyebutkan berdiri, kalau tak boleh terus berdiri mungkin kerana dia sakit, dia hendak berlutut, berdiri dengan lutut. Itulah yang dimaksudkan oleh dalam hukum agama kita. Jangan terus kita duduk. Kita kalau boleh diri dengan lutut, kita diri dengan lutut. Kalau tak boleh diri dengan lutut, barulah kita sembahyang duduk di bawah, di atas tanah, di atas lantai. Itu pun kalau kita mampu, kita lipatkan kaki kita. Mungkin ada orang tak boleh nak lipat kaki, maka dia duduk kat kerusi. Tapi selagi dia boleh berdiri, waktu dia berdiri, dia berdiri. Waktu dia rokok, dia rokok. Kemudian waktu dia sujud, sebenarnya kerusi ini pun satu perkara baru. Waktu dia sujud tu, dia dengan keadaan dia berdiri tu, dia lebih rendahkan kepala dia. Jadi kalau dia lebih rendahkan kepala dia, tangan dia nak letak mana? Boleh letak saja atas lutut, tak mengapa. Seperti mana dia rokok, tapi dia kepalanya lebih rendah daripada rokok. Begitulah Nabi SAW pun berpesan kalau orang sembahyang duduk, hendaklah dia punya sujud lebih rendah daripada rokoknya. Dan tak perlulah dia letakkan bantal atau meja untuk dia sujud atas bantal atau meja itu. Itu tak perlu, begitulah dalam ringkasan daripada pelajaran kita pada semalam, iaitu tentang bahagian berdiri. Dan kita juga telah masuk dalam rukun yang keempat daripada rukun salat, iaitulah membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu merupakan rukun dan tak sah salat kalau tidak membacanya. Maupun dia seorang imam, maupun dia seorang makmum, maupun dia sembahyang sendirian. Melainkan kalau makmum yang datang lambat, masbuk. Datang lambat tu maknanya dia sampai imam tengah rokok. Jadi Allah Akbar, terus dia pergi rokok. Dia ikut imam. Dan demikian pula kalau sekiranya dia takbiratul ihram tu mesti wajib, syarat, mestilah dia berdiri tegak menghadap ke kiblat. Tak boleh sambil-sambil di takbiratul ihram dia pergi rukuk Allah. Tak boleh. Dia mesti komplitkan Allahu Akbar, baru dia pergi ke rukuk Allahu Akbar, ikut ke imam. Jadi dia tak baca Fatihah kerana dia mengejarkan imam tu rukuk, maka dapat satu rakaat, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sebab tu imam ni bukan mudah tuan-tuan dia hendaklah sempurna. Kalau tidak, dia menanggung dosa orang-orang ramai di belakangnya. Dan demikianlah kalau sekiranya makmum yang masbuk, dia masuk, dia baru Allahu Akbar, imam pun terus pergi ke rokok. Tak sempat baca Fatihah. Macam mana? Terus tinggalkan Fatihahnya dan terus ikut kepada imam pergi rokok, maka dia dikirakan dapat satu rakaat. Selain daripada masbuk itu, semua orang yang sembahyang maupun yang sembahyang fardu atau sembahyang sunat, maka hendaklah dia membaca Fatihah. Dan kita telah mengatakan bacaan Fatihah itu hendaklah dengan bacaan bahasa Arab, tak boleh baca terjemahan dia, dan mestilah dia baca Fatihah itu tidak diselang-seli dengan sesuatu daripada perkara yang lain. Umpamanya sedang dia baca Fatihah, dia baca zikir pula tengah-tengah, tak boleh. Melainkan kalau orang yang jahil tak tahu hukum, itu dimaafkan. Tetapi kalau dia selang-seli kerana tak sengaja, umpamanya dia terbersin, hajam, dia tengah-tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hajam. Habis macam mana Ustaz? Sambung saja, ihdinas siratal mustaqim. Tak perlu nak ulang balik pada awal. Macam tu juga tengah baca Fatihah, maka dia terbatuk. Habis apa nak buat? Bukan dia sengaja. Itu pun dia teruskan saja sambungan bacaan Fatihah. Tak perlu dia ulang daripada awal. Jadi begitulah dia. Tetapi kalau dia, suara dia tak keluar, dia nak berdehem, dia nak betulkan dia punya volume dia nak betulkan tekak dia, itu boleh membatalkan salat. Sebab nanti kita akan bicarakan perkara yang membatalkan salat. Antaranya ialah berdehem di dalam salat. Berdehem tu maknanya kita membetulkanlah kita punya sound system kita. Ni tekak sakit lah. Ni tekak ada kahak lah. Nak betulkan. Itu semua boleh membatalkan kita punya salat kita. Mengeluarkan dua huruf walaupun tak difahami, maka itu membatalkan salat. Kita dah sebutkan dalam pelajaran semalam bahawa syarat membaca Fatihah mesti hurufnya tu baca dengan betul. Tak boleh kita tokok tambah dan tak boleh kita
kita kurangkan daripada bacaan Fatihah kita. Dan yang sabdu dalam Fatihah ada 14 sabdu. Sabdu tu huruf berganda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Iyyaka. Jadi semua tu huruf berganda tu mestilah dibaca dengan betul. Umpama kalau kita baca Iyyaka, iya tu sabdu. Jadi kena baca ditekankan sedikit untuk supaya dah hidup 2 kali ya. Iya. Jadi i itu dah satu ya yang mati. Iya, satu ya lagi hidup. Itulah mana huruf sabdu tu, mana huruf berganda. Jadi kalau sekiranya ada orang di dalam bacaan Fatihah, iyyaka na'budu, iya saja, tak ada ditekankan iyyaka na'budu, maka di sini dia tak menghidupkan 2 huruf tapi hanya 1 huruf. Maka ini adalah merupakan satu kesalahan. Berkata tuan pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Muhammad Amin Al-Idrus rahimahullah taala wa nafa'anallahu bihi bikum fid dharain amin, dan kepada gurunya Al-Habib Zain bin Samit rahimahullah taala, semoga Allah taala meninggikan kedua-dua darjat mereka dan juga merahmati kita dengan ilmu mereka dan berkat mereka. Dengan itu kita hadiahkan kepada kedua-dua guru kita itu suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pengarang kita kitab ini iaitu bernama Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus. Beliau mengatakan bahawa jika dia meninggalkan sabdu itu, makna tak hidupkan huruf tu 2 kali. Kalau merubahkan makna, maka batal salatnya. Kerana batal Fatihah, dan bila batal Fatihah, batal salatnya. Seumpama contohnya ialah membaca Iyyaka na'budu. Jadi kalau dia tak baca dengan sabdu, dia baca biasa Iyyaka na'budu, maka dia telah merubahkan maknanya. Kerana dia menjadi maknanya sinar matahari. Jadi kepada sinar matahari aku sembah. Na'udzubillah min zalik. Kalaulah dia sengaja dengan perbuatan dia itu, dia tahu maknanya, boleh jadi kafir. Na'udzubillah. Kalau dia tidak tahu maknanya, tetapi maknanya sudah berubah, maka tak sah bacaan Fatihah dia dan tidak sah salatnya. Habis macam mana? Kena bacalah betul-betul. Iyyaka na'budu wa iya. Tapi janganlah macam, maaf kata orang nak tebang air pula. Iyyaka. Itu teruk sangat pula. Itu dah melebih-lebih pula. Sederhana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Wallahu alam. Dan seterusnya yang kelima daripada syarat sah membaca Fatihah, semua harus membaca semua ayat dalam surah Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak dibaca, maka hukum salatnya tidak sah, dikarenakan Rasulullah SAW telah mengiranya termasuk dalam ayat-ayat Fatihah. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Jadi tuan-tuan ya, ayat suratul Fatihah bermula dari mana? Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah itu salah satu pada ayat suratul Fatihah. Jadi kalau ada orang baca Fatihah tak baca Bismillah, maka tidak sah salatnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Hambali itu makna Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua-dua imam besar kita ini mewajibkan baca Bismillah dalam baca suratul Fatihah. Cuma sikit bezanya kalau jadi imam. Jadi imam dalam mazhab Syafi'i, Bismillah tu dibaca kuat. Kalau sembahyang subuh, maghrib, isyak dibaca kuat. Tetapi kalau mazhab Hambali, disunatkan baca perlahan. Sebab tu siapa-siapa daripada kita yang pernah pergi ke Mekah atau pergi umrah, pergi haji, kalau ada sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam dia baca Bismillah. Dia baca perlahan Bismillah. Sebab itu memang mazhab Hambali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan baca kuat. Itulah membaca Bismillah adalah wajib dalam membaca Fatihah. Siapa tak bacanya, maka tak sah Fatihahnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dalam suratul Fatihah, maka tidak wajib dibaca tatkala baca Fatihah. Itu mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Sebab tu kita kalau pergi masjid-masjid mazhab Hanafi lah ya, mereka baca Bismillah tu tak wajib. Jadi mungkin dia boleh baca, mungkin dia tak baca, tapi bagi mereka tu sah.
Habis ustaz macam mana ustaz ni? Kita semayang belakang mereka, habis dia tak baca bismillah. Jawapan kita, ulama-ulama kita telah berpesan, apabila kita semayang di belakang imam yang mazhab lain daripada kita, yang boleh menjadikan tak sah pada kita, kita ikutkan dia dengan mengiktikadkan sah atas mazhab dia. Sah atas mazhab dia. Jadi makna semayang dia sah dan kita pun yang ikut pun sah. Jadi macam itulah. Jadi jangan was-was lah ya. Boleh kita semayang belakang. Semua empat imam ni adalah ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita boleh semayang belakang mazhab Maliki, Hanafi, Hambali boleh. Walaupun kita mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada perbezaan seperti yang kita sebut ini, maka kita iktikadkan sah kepada apa yang dalam mazhab mereka. Jadi dengan itu tak adalah kita was-was ya. Jumlah kalimah dalam surah Al-Fatihah, jumlah kalimah ada 29 kalimah. Dan jumlah huruf ada 155 huruf atau 156 huruf. Jadi itu huruf dia. Ada 155 atau 156. Tetapi kalau daripada jumlah kalimah tu maknanya kita katakan kalimah. Ar-Rahman satu, Ar-Rahim satu. Itu nama kalimah. Itu ada 29 kalimah. Dan syarat yang keenam, surah Fatihah wajib dibaca ketika berdiri dalam salat fardu. Jadi kalau kita salat fardu, wajib dalam keadaan berdiri. Maknanya kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ini wajib kita baca dalam berdiri. Andai kata kita nak kejarkan imam tengah rukuk, kita nak kejarkan dia. Sambil-sambil kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita pergi ke rukuk kerana nak kejarkan imam rukuk ni. Kita ni orang masbuk, lambat masuk. Jadi kita nak dapat satu rakaat dengan imam. Kita baru mula Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin rahim, kemudian imam dah pergi rukuk. Kita takut nanti imam angkat kepala, kita dah tak dapat satu rakaat. Jadi sambil-sambil kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tapi kita pergi dah bongkok dah kita. Tak sah bacaan Fatihah dia. Fatihah wajib dibaca dalam full, dalam keadaan berdiri sepenuhnya sampai waladdallin. Lepas tu Allah Akbar, kita kejarkan imam tu. Tak apa. Jadi macam itulah tuan-tuan ya, jangan kita kelang kabut tapi sembahyang kita tidak sah. Dan yang ketujuhnya, syarat sah Fatihah ialah seluruh bacaan Fatihah hendaklah didengar oleh diri kita sendiri. Tidak cukup dibaca dalam hati dan solatnya tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kita baca Fatihah tu mesti kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi tak mestilah kita kuat suara kita tinggi. Melainkan kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita jadi makmum, kita sembahyang sendirian, sembahyang zuhur, asar, ini semua bacaan perlahan. Tapi kita mesti dengar suara kita keluar. Kenapa kita mesti dengar ustaz? Sebab bila kita tak dengar suara kita, kita tak tahu bacaan kita huruf tu keluar betul ke tidak. Jadi macam kita baca tu keluar angin saja. Jadi itulah yang disebabnya dalam mazhab Syafi'i mesti didengarkan suara tu oleh diri kita sendiri. Tak perlu kita kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukuplah diri kita saja yang dengar. Itulah pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kalau kita baca kita baca begitu saja. Mulut kita komat kamit tapi suara tak keluar. Maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, cukup dengan menggerakkan bibir meskipun tidak didengar oleh diri sendiri. Ini dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, kalau kita baca Fatihah, tak dengar suaranya, tapi mulut kita bergerak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu kita mulut bergerak. Mulut bergerak tu mana kita sedang membaca, tetapi tak dengar kerana bacaan kita, suara kita halus sangat. Maka di sisi mazhab Maliki sah. Habis ustaz, macam mana kita? Kita wajib mendengarkan bacaan itu dalam pada dia telinga kita. Tetapi tak mesti jerit, cuma kita dengar. Tetapi andai kata ada orang yang suara dia sudah hilang, lost. Kenapa? Kerana mungkin dia ada sakit tekak ke apa, nak keluar suara tak boleh. Maka ada juga jalan keluarnya. Kenapa? Kerana dalam mazhab Maliki mengatakan sah
kalau dia sudah ada gerak-gerak bibir dia. Tapi gerak bibir tu bukan gerak-gerak gitu saja, tapi gerak kerana membaca Fatihah. Maka diberikan dia kelonggaran. Itu dalam mazhab Maliki, ya. Jadi sebenarnya kita ni dalam 4 imam mazhab ni, kita dalam sesuatu keadaan yang darurat, yang tersepit, kita boleh pegang salah satu pendapat 4 imam ini atas dasar darurat. Macam kita juga, kita pergi ke Mekah, kita nak tawaf. Kalau kita pegang mazhab Syafi'i, terkelanggar perempuan, terlanggar lelaki tanpa berlapik, batal. Bila nak habis tawaf kita ni? Jadi kita boleh berwuduk, taklid pada mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi kalau tersentuh kulit lelaki perempuan pun tidak batal wuduknya. Itu semua dalam keadaan darurat. Dan di mana darurat tu mana tak ada pilihan lain, dan dapatlah kita mengikuti salah satu pada 4 imam kita tersebut. Lain halnya bagi seorang yang tuli, orang yang pekak, ya, tak dapat mendengar. Macam mana dia tak boleh dengar, Ustaz? Tak apalah, itu dimaafkan. Atau di sampingnya terdapat suara yang keras yang dapat mencegahnya untuk mendengar bacaannya. Dia sembahyang kat tepi disko. Allah, Ustaz, kat tepi disko dah tak ada tempat lagi nak sembahyang. Kemudian dia sembahyang, orang tengah sembahyang, di muzik kuat sangat. Ataupun ke tempat orang kahwin, muzik dia kuat sangat, kita baca pun tak dengar kita baca. Itu apa nak buat, ya? Kita bukan tak baca kuat, tapi dah kerana kesuasana tu hingap-hingap, bising sangat, sampai kita sini tak dapat dengar kita bacaan kita. Itu semua dimaafkan. Maka wajib untuk lebih mengeraskan suaranya yang sekiranya jika tidak terdapat penghalang, maka dia akan mendengar suaranya. Jadi wajib kita baca dengan kuat. Kuat tu bukan mana kita pekik. Sekira-kira bila kita baca, kita boleh dengar. Kalau tak ada hiruk pikuk, tak ada suara-suara lainnya yang mengganggu. Di antara ayat-ayat Fatihah tidak boleh diselangi dengan zikir-zikir. Tengah-tengah baca Fatihah nak baca Subhanallah, tengah-tengah baca Fatihah baca Alhamdulillah, tak boleh, ya. Dan jika diselangi, maka wajib mengulangi bacaan Fatihah dia. Kalau dia selangi bacaan Fatihah tu dengan zikir-zikir tu, wajib ulangkan balik Fatihah. Sembahyang tak batal lagi. Tapi yang tak sahih Fatihah. Tapi ulangkan balik Fatihah. Dalam masa berdiri juga. Dalam masa dia, dalam solat dia tu. Di dalam surah Fatihah ada 14 sabdu, ya. 14 musyaddad atau sabdu, ya, yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita nak baca panjanglah. Tapi cukuplah tu, ya. Jadi para jemaah sekalian yang mengikuti program ini, kita wajib, bukan kata senang, wajib kita mempelajari bacaan Fatihah dengan betul, ya. Carilah guru yang betul, yang baik, yang bagus, yang boleh memimpin kita membaca Quran dengan baik, dengan tajwid, ya. Maka dengan itulah kita membetulkan bacaan Fatihah kita. Keutamaan membaca suratul Fatihah. Keutamaan membaca suratul Fatihah sangat banyak. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsail Quran. Surah Fatihah tu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita kata surah Qul Huwallahu Ahad, 1/3 Quran. Kita ulang 3 kali, dah dapat khatam 1 Quran ni pahala. Tapi kalau kita baca suratul Fatihah, maka dia sama seperti 2/3. Mana kalau baca 2 kali saja sudah lebih pada 1 Quran. Itu suratul Fatihah. Jadi sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu pada kita bahawa semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, kitab Zabur, Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran seluruhnya ada dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi surah Al-Quran ada dalam surah Fatihah. Dan seluruh Fatihah tu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hebat Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim tu ada pada titik nokta yang pada ba' Bismillah. Kenapa Ustaz? Sebab satu titik ba' tu menandakan satu, single, the only one. Itulah dia Allah. Nampak tuan-tuan?
kesimpulan daripada agama seluruh yang Allah turunkan ialah untuk kita beriman kepada Allah yang satu, yang esa, tiada teman dan tiada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi surah Al-Fatihah ni seperti kita membaca seluruh Al-Quran. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, Allah Azza wa Jal telah berfirman, mana hadis kursi, aku membagikan solat antara diriku dengan hambaku, dan aku akan mengkabulkan permintaan hambaku. Dan jika seseorang hamba tu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku bersyukur kepadaku. Dan jika hamba tu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku memujiku. Dan jika hamba tu membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku mengagungkan aku. Dan apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala menjawab, ini adalah jarak antara aku dengan hambaku, dan aku akan kabulkan permintaan hambaku. Sampai sini, makna antara ini dengan hambaku, dan aku akan bagikan hambaku apa yang dia mohonkan. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Allah Ta'ala mengatakan, inilah bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah tuan-tuan. Jadi sebenarnya bila kita baca surah Al-Fatihah ni, bagusnya kita baca ayat demi ayat, one by one. Jangan terus Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni macam kereta api MRT pula. Tenang-tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa? Setiap yang kita stop, Allah jawab. Setiap kita stop, Allah jawab. Sebab kita dalam sembahyang ni, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab tu sini, kita bila baca Fatihah, jangan kelang kabut. Tetapi ialah kalau darurat, kita dah terlambat, flight kita nak take off ya, ataupun kita dah terlambat, kita punya nak masuk office ya, apa nak buat. Itu kadang-kadang. Jarang-jarang. Jangan semayang semua baca Fatihah macam kena kejar hantu pula, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Kita kena ada hormat. Kita menghadap pada Allah. Dan kita berbicara pada Allah. Kalaulah sekiranya kita jumpa kawan, kita tanya dia, apa khabar awak? Dia pun jawab baik. Awak ni dari mana? Dari rumah. Awak nak ke mana ni? Saya nak ke pasar. Jadi ada tanya, jawab, soal, jawab, soal, jawab. Tapi kalau kita kata, apa khabar awak? Awak dari mana ni? Lama tak nampak. Awak nak pergi dari mana? Nak ke mana? Engkau ni cakap ni satu-satulah. Engkau ni satu cakap terus, macam mana orang nak jawab? Kawan pun tak boleh terima. Macam mana kalau kita depan Allah SWT? Jadi sebab itulah sini para jemaah sekalian ya, kita bila membaca Fatihah dalam salat, hendaklah kita dengan adab, dengan hormat. Kita menghadap Allah, Raja sekalian alam. Cuba kalau kita menghadap Presiden, kita cakap Presiden, apa ni? Dia ni nak datang mengadu ke? Nak apa ni? Nak minta apa ni? Nampak? Tak ada adab ke? Maaf tuan-tuan ya. Hukum jika tidak mampu membaca surah Fatihah. Apa hukum dia? Harus belajar. Wajib dia belajar. Wajib dia menghafalkan. Jika tidak mampu menghafal, maka wajib dituliskan di kertas, dibaca kat kertas dia. Jika tidak mampu juga, maka wajib dia baca 7 ayat daripada surah-surah yang lain pada Fatihah. Apa yang dia hafal? Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad dari 4 ayat. Ulangkan sampai jadi 7 ayat. 2 kali kita ulangkan Qul Huwallahu Ahad. Umpamanya. Kalau sekiranya tak dapat juga, maka bacalah zikir. Bacalah zikir sekira-kira waktu orang membaca Fatihah. Jadi kalau orang baca Fatihah dalam setengah minit, maka dia pun baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dia tak hafal zikir panjang-panjang, dia baru masuk Islam. Dia hafal subhanallah, 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 subhanallah. Sekadar setengah minit. Kerana itulah masa orang biasa membaca Fatihah. Ini bagi orang yang tidak boleh membaca Fatihah kerana baru masuk Islam agaknya ya. Kalau dia tak mampu juga, zikir pun dia tak tahu juga, nak baca apa pun tak tahu, maka wajiblah dia berdiri diam saja dengan sekadar masa orang membaca Fatihah. Orang baca Fatihah sekira setengah minit, dia pun diri diam saja, lepas tu dia pun rukuk. Dia pun rukuk. Macam itulah ibaratnya supaya dia mengisikan masa tu sekadar membaca Fatihah.
Dan masalah-masalah yang berhubung dengan rukun membaca suratul Fatihah. Pertama, membaca surah Fatihah tatkala salat fardu atau salat sunat pada setiap rakaat bagi imam atau makmum hukumnya adalah wajib. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan menurut sebahagian ulama tidak wajib bagi makmum untuk membaca surah Fatihah jika salat jahar, salat bacaan kuat secara berjemaah. Ya, jadi kalau sekiranya kita bagi mazhab Syafi'i, kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, kita sembahyang sendirian ke, bacaan Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Tetapi ada juga pendapat sebagai ulama bahawa Fatihah tidak wajib dibaca oleh makmum dalam bacaan kuat. Bacaan kuat tu apa dia? Sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan isyak 2 rakaat pertama. Jadi kalau imam baca Fatihah, makmum tak payah baca Fatihah lagi. Tak wajib ke? Tidak. Ini adalah merupakan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa makmum, kalau makmum, dia tak baca Fatihah bila imam dah baca kuat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga, rakaat keempat, imam baca perlahan. Jadi makmum baru wajib baca kuat. Ini sebagai untuk pengetahuan kita sajalah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, semua rakaat, baik makmum atau imam atau sembahyang sendiri, wajib membaca Fatihah. Disunatkan kita membaca Fatihah ni. Ada alim ulama mengatakan sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim bersambung dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu ada setengah pendapat ulama, ya. Kerana mereka mengatakan ada kelebihannya, diampunkan dosanya, diterima seluruh amalan kebaikannya, dan dihapuskan seluruh amal jahatnya, ya, dan dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka, dan dijauhkan dari rasa takut pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Mughni dan Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad. Tetapi ini menyalahi daripada pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sunat dibaca setiap ayat satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itulah yang afdalnya. Ya, surah Al-Fatihah, kelebihan surah Fatihah sangat banyak, ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh salafus salih. Jadi itu telah antaranya saya telah sebutkan. Antaranya lagi ialah barang siapa yang membaca suratul Fatihah selepas daripada berdoa, maka nasihat doanya akan dikabulkan Allah. Kenapa? Kan tadi kita dah sebutkan dalam hadis, Nabi kata bila kita baca Fatihah, Allah jawab sampai kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kata ini bahagian hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Sampai waladhdallin, ini bahagian hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi lepas pada kita baca doa, maka bagus kita baca Al-Fatihah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i, imam-imamnya lepas dia baca doa yang pertama, kemudian dia pun kata Al-Fatihah. Jadi kita baca Fatihah. Kemudian baru Rabbana taqabbal minna, dia tutupkan doa dia. Itu memang bagus. Itu memang bukan amalan yang kita katakan ada-ada, tapi ada fadilatnya. Dan begitu pula barang siapa yang selalu istiqamah membaca surah Fatihah sebanyak 41 kali, maka dia akan mendapatkan pembukaan daripada ilmu laduni. Masya Allah. Kalau dia istiqamah membaca Fatihah setiap hari, tak kira lah pagi petang ke, lepas sembahyang ke, bila-bila, 41 kali satu hari. Dia setiap hari dia buat. Ada yang menyebutkan selama 41 hari juga. Dia kalau buat, maka dibukakan dia ilmu laduni, dibukakan dia ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala. Ini semua kelebihan lah ya. Dan jika dibaca bahagian badan yang sakit sebanyak 40 kali, saya akan sembuh. Jadi kalau kita ada sakit ke apa ke, kita baca Fatihah 40 kali. Baca selawat 3 kali dulu, kemudian baca Fatihah. Ulang sampai 40 kali, kemudian selawat lagi. Tiupkan kat mana badan sakit. Mau ke pun diri kita, mau pada anak kita, isteri kita, suami kita, siapa-siapa yang sakit, itu kita pegang pada badan yang mana sakit, kita bacakan pada dia. Kalau kita nak bacakan pada badan orang perempuan, kita ni lelaki, kita tak payah pegang lah, cuma kita bacakan, lepas tu kita tiupkan pada dia. Dan diri kita sendiri pun boleh kita lakukan sendiri, ya. Dan begitulah
Yang kelima daripada syarat baca Fatihah, jangan kita merubah huruf. Kalau kita ubah huruf yang boleh membawa perubahan makna, batallah kita punya Fatihah, batallah kita punya salat. Jadi kalau kita merubah huruf pada dot kepada za, waladdallin dot, za tu za, ni dot, ya. Jadi itu pokoknya kita kena bacalah, ya, kita kena belajarlah dengan ulama-ulama tajwid, ya. Jika seorang imam mengeraskan bacaan surah Fatihah dalam sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur ni baca Fatihah ni perlahan-lahan. Imam ni dia khayal pula. Dia baca Fatihah baca kuat. Habis imam dah dengar sampai waladdallin. Nak baca amin tak? Aminkanlah, tak apa. Boleh. Ya, dapat juga pahalanya. Kenapa? Dah dia baca Fatihah kuat, kita aminkan saja. Membaca surah Fatihah merupakan rukun daripada rukun salat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hanafi, tidak wajib makmum membaca Fatihah meskipun salat jahar atau salat sir. Dalam mazhab Abu Hanifah, tidak wajib bagi makmum untuk baca surah Fatihah maupun salat jahar atau salat sir. Salat jahar tu bacaan kuat, salat sir tu bacaan perlahan. Jadi mazhab Hanafi tak perlu makmum baca Fatihah. Kenapa makmum tak perlu baca Fatihah? Sebab kata mazhab Hanafi, imam ni dia sebagai juru cakap. Kita kalau pergi jumpa raja, presiden ke, kita bawa satu rombongan, yang juru cakap siapa? Ya, ketua dia seorang saja. Ketua dia cakap dah cukup, yang lain tak payah cakap lah. Itu ibaratnya lah. Jadi begitulah juga bila kita sembahyang berjemaah, yang cakap tu dengan Allah Ta'ala tu ialah hanya imam lah, dia ketua kita. Jadi makmum ni tak wajib. Itulah pendapat mazhab Hanafi. Ada dalil-dalil yang lain jugalah, ya. Ini cuma kita bagi sebagai informasi tambahan, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i wajib setiap seorang membaca. Sebab dalam hadis Nabi yang semalam kita dah baca, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tak membaca surah Fatihah. Itu dah jelas, terang sekali. Tapi ialah, ni perbezaan pendapat ulama pun ada rahsia dan hikmahnya. Yang kadang-kadang kita sebutkan tadi kan, kita dalam keadaan darurat, boleh juga kita memegang pendapat yang lain kerana kita dalam keadaan yang tak dapat kita elakkan. Itu sebagai contohnya. Jika ragu apakah terdapat ayat dalam surah Fatihah yang ditinggalkan, mana yang tidak terbaca, jika keraguan tersebut timbul setelah selesai baca Fatihah, maka tidak mempengaruhi bacaannya dan tak wajib diulangi. Kita saya baca Fatihah sampai waladdallin. Tadi aku baca iyyaka na'budu tak? Ni setan was-waskan. Kalau dah habis baca Fatihah, jangan pedulikan. Tetapi kalau kita belum habis Fatihah, kita ghairil maghdubi alaihim, kemudian terasa hati, iyyaka na'budu tadi aku tak bacalah. Kita naikkan bacaan kita mulakan daripada awal atau terus pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan kita komplitkan dia. Apabila kita mengkhatamkan Al-Quran dalam solat, maka sunat membaca surah Fatihah setelah surah Qul a'udzu birabbin nas. Ini bagi orang yang khatam dalam solat, ya. Dalam membaca khatam Quran ni ada dua cara. Cara yang pertama biasa kita buat di luar solat, baca ramai-ramai. Ada juga yang imam membaca ayat-ayat Quran bahagian akhir wa duha sampai akhirnya, dan dia sampai Qul a'udzu birabbin nas, sunat bagi dia masuk balik pada surah Al-Fatihah. Kenapa? Kerana begitulah Nabi SAW menyarankan kepada kita, Al-Quran ni kita jangan stop. Jadi bila kita dah baca Qul a'udzu birabbin nas, kita mulakan balik daripada surah Fatihah. Jadi dia sentiasa bersambung-sambung. Habis ustaz kita dalam sembahyang pun kita pun baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai akhir, kemudian kita sambungkan. Ini disunatkan, ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada beberapa perkara tentang surah Al-Fatihah. Dan dengan itu masuklah kita pada rukun yang kelima, iaitu rukuk. Maka dengan itu sampai sini sajalah untuk kita yang pengajian pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Dan saya juga ada menerima beberapa soalan-soalan yang sudah pun saya
jawab antaranya yang dalam mesej-mesej itu. Jadi antara mereka yang bertanya pada saya, orang yang sakit ya, yang di hospital, dia tak boleh menghadap kepada arah kiblat waktu dia solat. Maka apakah solat dia kerjakan tu wajib diqada? Ada dua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuat ialah wajib diqada kerana dia tak sempurna syaratnya. Tetapi ada juga pendapat segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi yang mengatakan tak wajib diqada. Jadi di sini kita lihatlah kepada keadaan. Kalaulah orang itu dia sihat kemudian dan mampu dia mengqadakan solat yang dia lakukan waktu dia di hospital tak menghadap ke arah kiblat, maka itulah yang terlebih baik. Andai kata kalau dia meninggal dengan keadaan dia belum lagi sihat sembuh lagi, tapi dia telah salat sekadar mana dia mampu waktu dia di hospital, walaupun tak menghadap kiblat, maka itulah salat dia yang sah, yang diterima Allah insya-Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada lagi beberapa soalan yang mungkin ada para jemaah yang ada kemusykilan, bolehlah direct terus masuk kepada mesej saya di FB saya. Dan demikianlah juga insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian saya pada malam ini di Masjid An-Nur pada jam 9 malam, kitab Al-Hikam. Siapa yang ada masa silakanlah ya. Dan itulah saja insya-Allah pengajian kita akan selesaikan lagi sampailah selesai pengajian menghalusi salat pada setiap hari insya-Allah. Maka dengan itu kita bertemu lagi pada esok hari. Maka saya memohon diri, mohon maaf banyak dalam penyampaian saya. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan, mana benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah dengan nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-Mu yang agung. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahan baginda Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Rahman, kasihanilah kami ya Rahim. Ampunkanlah sekian dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin, yang besar yang kecil, yang kami tahu yang kami tidak tahu. Ampunkanlah ibu ayah kami ya Allah, ampunkanlah datuk nenek moyang kami, ampunkanlah guru-guru kami, ampunkanlah sekalian pakcik-makcik kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, dan ampunkanlah sekalian para sahabat kami, murid-murid kami, dan sekalian para pegawai kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin, dan angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan semua negara-negara yang jiran kami dan seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu dan redha dengan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah rumah tangga kami, anak cucu kami orang-orang yang soleh dan salihah. Lembutkanlah sifat-sifat mereka, buangkanlah perangai-perangai buruk daripada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang yang beriman, yang bertakwa, dan Kau kurniakanlah anak-anak kami yang masih belajar kejayaan dalam pelajaran mereka, dan Kau kurniakanlah jodoh yang baik kepada anak-anak kami yang belum ditemui jodoh. Ya Allah ya Tuhan kami, semua kami mempunyai berbagai-bagai hajat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi yang berkati. Jauhkanlah kami dari rezeki haram yang kemurka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.